Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Di dalam peperangan, psikologi tentera juga memainkan peranan penting untuk menentukan kemenangan. Ini adalah teknik-teknik perang psikologi antara yang menakutkan pernah digunakan di medan perang. Sebagai contoh, Vlad the Impaler menakutkan pihak musuh dengan menyulat tebusan dan pihak musuh, ataupun tentera Aztec yang meniup whistle kematian dari jauh lagi kedengaran jeritan nyaring dan menakutkan, meruntuhkan psikologi pihak musuh. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Ini adalah 5 teknik perang psikologi yang menakutkan di dalam sejarah. 5. Operation Wandering Soul, Amerika versus Vietnam. Antara topik kegemaran saya dan sesuai untuk diselitkan di sini ialah Operation Wandering Soul. Semasa Perang Amerika-Vietnam pada tahun 1955 sehingga tahun 1975 dahulu, Amerika tahu yang rakyat Vietnam percaya dan taksub dengan kewujudan makhluk halus. Rakyat Vietnam percaya sesiapa yang tidak dikuburkan dengan betul akan menjadi hantu yang akan merayau-rayau mengganggu manusia. Dan hutan tebal adalah salah satu tempat tinggal semangat-semangat ini. Dengan itu, tentera Amerika mempunyai satu idea, iaitu meletakkan speaker di sekitar hutan tebal dan memainkan bunyi menyeramkan dengan harapan ini akan menakutkan tentera Vietnam secara langsung, menjatuhkan moral dan semangat mereka. Operasi ini digelar sebagai Operation Wandering Soul, diterjemahkan menjadi Operasi Semangat Merayau. Apa yang anda akan dengar ini ialah rakaman yang diberi tajuk Ghost Step Number 10. Trời ơi các bạn ơi, sẽ không thể quá muộn rồi, quá trễ rồi. Bukan sahaja memainkan suara-suara ini di hutan tebal, ada ketika helikopter dan bot juga akan memainkan rakaman suara, khususnya pada waktu malam. Tentera Amerika mahu tentera Vietnam menyangka yang bunyi tersebut datang dari nenek moyang mereka yang mahu mereka melucutkan senjata dan berundur. Sekali dengar seperti tidak masuk akal, apa tidaknya tentera Amerika terdesak untuk menentang tentera Vietnam yang mahir bertempur di hutan tebal. Jadi mereka terpaksa untuk menggunakan teknik unorthodox seperti ini. Walaupun begitu, bukan sahaja Operation Wandering Soul ini gagal, Amerika juga kalah dan terpaksa berundur pada tahun 1973. Itulah teknik perang psikologi kelima kita di dalam senarai ini. 4. Death Whistle, whistle kematian, tentera Aztec. Dari zaman moden kita flashback ke zaman silam. Kita akan lihat pula teknik perang sebuah peradaban yang telah lama hilang, iaitu peradaban Aztec yang dahulu terletak di pertengahan Meksiko. Bila tentera Aztec berarak untuk menyerang pihak musuh, mereka akan meniup death whistle. Sebelum pihak musuh sempat melihat kelibat tentera Aztec, dari jauh mereka sudah mendengar bunyi whistle ini. Ia seperti bunyi jeritan yang sangat nyaring, dan kalau ratusan whistle ini ditiup serentak, ia ibarat ribuan tentera yang sedang menuju ke arah musuh. Apa yang anda dengar ini adalah bunyi death whistle. Ini pula bunyi ratusan death whistle yang ditiup serentak menuju ke arah anda. Menakutkan, bukan? Bunyi dari whistle ini bukan sahaja menjatuhkan psikologi pihak musuh, tetapi ia juga akan membuatkan penduduk berlari lintang pukang disebabkan terkejut dan takut dengan apa yang mereka dengar. Bukan sahaja digunakan ketika berperang, death whistle juga akan ditiup ketika upacara diadakan. Satu teknik perang psikologi zaman silam, itulah kisah death whistle. 3. Kekejaman untuk menakutkan, Timur Gurkhani aka Tamerlan. Seterusnya kita lihat teknik perang psikologi yang menjadi amalan Raja Empire Timurid dikenali sebagai Timur Gurkhani ataupun Tamerlan. Apa yang saya sampaikan ini mempunyai dua pandangan dari dua kumpulan sejarah. Satu dari pandangan sejarawan barat dan satu lagi dari pandangan sejarawan dari timur. Pertama sekali kita lihat pandangan sejarawan barat tentang Tamerlan. Sekitar tahun 1370 sehingga tahun 1405, Tamerlan mengasaskan dan memerintah Empire
Empayar Timurid yang hari ini di sekitar kawasan Afghanistan, Iran dan Timur Tengah. Dia berjaya meluaskan tanah jajahannya dengan mengamalkan kekejaman untuk menakutkan pihak musuh. Malah sejarah mencadangkan dia membunuh lebih dari 17 juta orang. Antara kisah kekejaman Tamerlan ialah semasa peperangan Ankara pada tahun 1402. Empayar Timurid menentang Empayar Ottoman yang pada waktu itu diketuai oleh Sultan Bayazid I. Tamerlan menang besar dan dia berjaya menangkap Sultan Bayazid. Tamerlan kemudian memasukkan Sultan Bayazid di dalam sangkar besar yang boleh dilihat oleh semua orang dan membawa Sultan Bayazid balik di dalam sangkar. Semasa dia menyerang Baghdad pula, diceritakan oleh sejarah Tamerlan mengarahkan tenteranya untuk membawa balik sekurang-kurangnya 2 kepala pihak musuh. Sesiapa yang tidak membawa balik kepala, mereka akan dipancung. Kalau melihat pandangan ahli sejarawan dari timur pula, mengatakan Tamerlan adalah seorang ketua yang dihormati di dalam dunia Islam abad ke-14 dahulu. Malah, Tamerlan menggelar dirinya Sword of Islam ataupun Pedang Islam yang mengalahkan satria dari agama lain untuk menyebarkan ajaran Islam. Tamerlan juga mempunyai visi untuk menjadikan ibu kota empayar dia iaitu Samarkand sebagai ibu kota untuk umat Islam di seluruh dunia. Walaupun terdapat 2 pandangan berbeza di kalangan ahli sejarawan, penyelidikan saya mendapati yang kesemua mereka bersetuju Tamerlan gemar untuk menggunakan teknik-teknik yang kejam sebagai teknik perang psikologi. 2. Menyula pihak musuh, Vlad the Impaler. Seterusnya, sebuah kisah yang tidak kurang popular, kisah tentang seorang raja sebanyak 3 kali kerajaan Wallachia yang hari ini dikenali sebagai Romania dari tahun 1448 sehingga 1477. Vlad the Impaler mendapat nama gelarannya disebabkan dia gemar untuk menyula pihak musuh dan memacakkan mereka di depan istana sebagai peringatan untuk musuh yang lain dan juga kepada pengkhianat. Diceritakan ada di antara orang yang disula dan dipacak masih lagi hidup sebelum mereka mati perlahan-lahan. Inilah teknik perang psikologi yang membuatkan ramai takut dengan Vlad the Impaler, membolehkan dia menjadi raja sebanyak 3 kali. Apa yang lebih sadis diceritakan, dia gemar untuk makan dan minum di kalangan orang-orang yang sedang disula. Bukan itu sahaja, banyak lagi jenis seksaan yang lain yang terlalu ngeri untuk saya ceritakan di sini. Semasa Vlad berperang dengan tentera Ottoman yang diketuai oleh Sultan Mahmud II, sebelum peperangan bermula, Sultan Mahmud ada menghantar cikgu Vlad dikenali sebagai Hamzah untuk berunding. Seperti tidak berhati perut, Vlad menangkap dan menyula cikgunya sendiri sebagai mesej kepada Sultan Mahmud II. Malah selepas kekalahannya di tangan Sultan Mahmud, dia melarikan diri dari istana Wallachia. Tapi sebelum itu, dia menyula ribuan tahanan dan memacakkan mereka di perkarangan istana sebelum melarikan diri. Tentera Ottoman menggelar insiden ini sebagai hutan manusia disula. Kisah Vlad inilah yang menjadi inspirasi kepada makhluk mitos Dracula. Itulah kisah Vlad the Impaler. 1. Membutakan mata askar, Empayar Byzantine. Kisah ini pula berlaku pada tahun 1014 di sebuah peperangan yang dikenali sebagai Battle of Kladion di antara Empayar Byzantine dan Empayar Bulgaria. Peperangan ini menyaksikan kemenangan Empayar Byzantine sementara Empayar Bulgaria kalah teruk. Untuk memastikan Raja Empayar Bulgaria yang bernama Samuel betul-betul mengaku kalah, Raja Byzantine yang bernama Basil II mengarahkan tenteranya untuk menangkap 15,000 tentera Bulgaria dan mengorek biji mata mereka sebelum kesemua mereka diarahkan untuk pulang. Raja Samuel yang melihat ribuan bala tenteranya pulang tidak bermata jatuh sakit dan 2 bulan kemudian meninggal dunia akibat sakit jantung, dipercayai terlalu terkejut dengan apa yang dia lihat. Walaupun peperangan ini tidak meruntuhkan Empayar Bulgaria, tetapi insiden ini memastikan tiada lagi tentangan ataupun serangan daripada Empayar Bulgaria terhadap Empayar Byzantine, menandakan teknik perang psikologi Empayar Byzantine ini berhasil. Dan itulah teknik perang psikologi paling psycho kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Di antara teknik-teknik perang psikologi paling psycho ini, mana satu yang anda rasa paling menakutkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda suka dengan video ini, pastikan anda like dan share. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like kami di social media. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.